Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Muslimin muslimat rahimakumullah. Berkata Imam Al-Ghazali, "I'lam anna khataral lisani 'azimun wa la najata min khatarihi illa bis-samti." Ketahuilah olehmu, sesungguhnya lidah itu adalah sesuatu yang sangat bahaya, yang tidak akan lepas daripada bahaya lidah itu melainkan dengan diam. Maka kerana itulah Nabi SAW memuji mereka yang diam dan menyuruh Nabi SAW dengan melakukan perkara tersebut. Maka bersabda Nabi SAW, "Man samata najah." Barang siapa yang diam, maka lepaslah ia daripada kebinasaan api neraka. Maka dia akan selamat daripada kebinasaan api neraka. Itu sabda Nabi SAW. Lagi Nabi bersabda, bersabda Nabi SAW, "As-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluh." Bermula diam itu adalah satu hikmah. Yakni barang siapa yang diam daripada berkata-kata perkara yang haram, diam daripada berkata perkara yang makruh, bahkan diam daripada berkata-kata perkara yang tidak ada urusannya dengan agama, yang tidak ada urusannya dengan hari akhirat, hikmah, yakni dia akan mendapat ilmu laduni, kata para ulama. Dan Nabi bersabda, "Wa qalilun fa'iluh." Dan sedikitlah mereka yang melakukan perkara tersebut. Yakni manusia itu lebih banyak berkata-kata, bahkan lebih banyak berkata-kata perkara yang tidak ia ketahui, bahkan dia perkara-perkara yang bahkan dia berkata perkara yang sia-sia berbanding diam. Dan Nabi SAW menjanjikan barang siapa yang menjaga lidahnya, maka dia akan dijanjikan masuk ke dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "May yatakaffalu li bihifzi ma baina lihyaihi wa rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah." Barang siapa yang menjamin bagiku dengan memelihara barang yang di antara dua janggutnya. Barang yang di antara dua janggutnya, kata para ulama, iaitulah lidah. Barang siapa yang menjamin bagiku, dia menjaga lidahnya, warijlaihi, dan dua kakinya, atakaffalu lahu bil jannah, maka aku jamin dia dengan syurga. Nabi memberi jaminan, barang siapa yang menjaga lidahnya daripada berkata-kata, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu kata Nabi SAW. Waruya anna Mu'az bin Jabalin anna Mu'az bin Jabalin radhiyallahu anhu qala, "Ya Rasulullah ausini." Diriwayatkan daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal, diriwayatkan daripadanya bahawasanya dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ausini." Ya wahai Rasulullah, beri wasiatlah olehmu kepadaku. Maka berkata Nabi SAW, "U'budillah ka'annaka tarahu wa'dud nafsaka fil mautah." Sembahlah, ibadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat kepadanya. Ini kata para ulama, maqam al-musyahadah. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat kepada Allah, itu adalah maqam al-musyahadah. Itu adalah maqam ibadah yang tinggi. Maka Nabi bersabda, "U'budillah ka'annaka tarahu." Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau memandang kepadanya. Wa'dud nafsaka fil mauta. Dan bilangkanlah dirimu itu sebahagian daripada orang yang mati. Wa in syi'ta amba'tuka bima huwa amlaku laka min hadza kullih, wa asyara biyadihi ila lisanih. Dan Nabi bersabda lagi, "Dan jika engkau menghendaki, maka aku akan khabarkan kepada engkau dengan perkara yang terlebih engkau miliki daripada ini keseluruhannya." Yani kalau engkau nak aku beritahu, aku wasiatkan kepadamu perkara yang lain, maka aku wasiatkan kepadamu, peliharalah perkara ini. Ini itu Nabi tunjukkan kepada tangannya sampailah kepada lidahnya. Ini itu Nabi tunjukkan kepada tangannya sampailah kepada lidahnya. Yakni apa maksud? Yakni Nabi SAW menyuruh kita memelihara perkara yang ada pada kita, iaitulah segala anggota kita.
kaki, lidah, tangan, kemaluan dan sebagainya, mata, telinga. Jadi Nabi memberi wasiat kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu supaya memelihara anggota daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Sebahagian daripada anggota itu adalah lidah. Daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia meletakkan batu di dalam mulutnya supaya menegah dia daripada berkata-kata. Itulah golongan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia meletakkan batu di dalam mulutnya. Tujuan dia apa? Supaya dia tidak berkata-kata. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan dia mengisyaratkan kepada lidahnya. Dan dia berkata, hadza awradanil mawarid. Inilah. Ini Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan kepada lidahnya. Inilah, yakni lidah inilah yang telah menjerumuskan daku kepada perkara-perkara yang kejahatan. Yani banyak benda kejahatan itu berlaku disebabkan lidah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahi alladhi la ilaha illahu ma min syai'in ahwaju ila tulis sijni minal lisan. Berkata seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, demi Allah, dia bersumpah, wallahi demi Allah, yang tidak ada Tuhan melainkannya, tidak ada sesuatu pun yang terlebih berhajat untuk dipenjarakan dalam tempoh yang lama daripada lidah. Yakni lidah itu mesti dipelihara, bahkan diibaratkan seolah-olah dipenjarakan dalam tempoh yang lama. Kerana daripada lidah itulah akan terjadi segala maksiat-maksiat yang lain. Sebab itulah kata para ulama, kebinasaan yang terjadi daripada lidah itu ada sebanyak 20 kebinasaan. Daripada lidah itulah akan berlakunya umpatan. Daripada lidah itulah akan bercakap bohong. Daripada lidah itulah akan melakukan fitnah dan sebagainya. Jadi kata para ulama rahimahumullah, lidah itu terjadi daripadanya 20 kebinasaan. Sebahagian daripada kebinasaan yang terjadi, yang berlaku daripada lidah itu adalah berkata-kata perkara yang tidak ada urusannya dengan hari akhirat. Jadi sebahagian daripada kebinasaan lidah itu adalah al-kalam fima la ya'nika, berkata-kata perkara yang tidak ada urusannya dengan hari akhirat. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebahagian daripada keindahan, kebaikan, keelokan Islam seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak ada urusannya dengan hari kiamat, hari akhirat. Jadi kita memelihara lidah kita daripada berkata-kata perkataan yang sia-sia, yang tidak ada urusan dengan agama. Sebab itulah diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik menceritakan kepada kita, ada seorang pemuda daripada kalangan kami mati syahid di dalam peperangan Badar, dan kami mendapati perutnya terikat dengan batu kerana menahan lapar. Kemudian ibunya datang kepadanya dan menyapu mukanya, dan ibunya berkata, mudah-mudahan yakni mendapat kesenanganlah olehmu wahai anakku, engkau akan masuk ke dalam syurga. Jadinya ibunya berkata, mendapat kesenanganlah engkau wahai anakku, engkau akan masuk ke dalam syurga. Dan Nabi SAW mendengar perkara tersebut, dan Nabi bersabda, tidak engkau ketahui akan halnya wahai ibu, berkemungkinan dia masuk ke dalam syurga kerana dia tidak berkata-kata perkara yang sia-sia, dan berkemungkinan dia masuk ke dalam syurga kerana menegah daripada perkara yang tidak ada manfaat dalam urusan hari akhirat. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjaga lidah kita daripada perkara-perkara yang haram, dan mudah-mudahan kita menjaga lidah kita daripada perkara yang makruh dan perkara yang sia-sia supaya kita menyahut seruan Nabi SAW untuk menjaga lidah daripada perkara-perkara yang tersebut. Sekalian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.